أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siti Juhaida. Alhamdulillah kepada sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat Siutem, sahabat-sahabat semua. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keberkatan pada malam ini, kita dapat bersua kembali dalam sisi kuliah tafsir yang mana kita adakan setiap minggu pada hari Isnin. Bersama-sama kita mengupas tafsir Al-Quran Ibnu Katsir rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meningkatkan kefahaman Quran dalam diri kita dan menjadikan kita orang yang tidak lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala sebut, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada mengingatiku, iaitu petunjukku Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kelak kami akan menghimpunkannya di akhirat kelak dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Jadi mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita celik Al-Quran, celik dan tadabbur Quran, sehingga insya-Allah pada hari kiamat nanti kita dibangkitkan dalam keadaan celik dan dihimpunkan bersama dengan para salihin insya-Allah. Ahlan wa sahlan Syekh Syarul Irham. Sila share dengan sahabat-sahabat yang ada, dan boleh juga share dengan ahli keluarga, orang-orang awam. InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita beroleh manfaat. Pada minggu lepas kita telah membahaskan ayat yang ke-15 daripada surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-15 daripada surah Al-Baqarah, iaitu akhir daripada sifat-sifat munafik yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini. Kesemuanya ada 6 kesemuanya ada 6, iaitu yang pertama, sifat mereka itu adalah mereka hanya mengatakan iman itu di mulut mereka sahaja, sedangkan dalam hati mereka menafikan iman itu, mereka berdusta. Yang kedua, sifat menipu daya mereka itu, bagaimana disebut dalam ayat yang ke-9 daripada surah Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga, mereka suka meragukan orang lain. Sifat mereka ragu terhadap ajaran Islam, fi qulubihim marad, dan mereka juga suka meragukan orang lain terhadap ajaran Islam. Yang keempat, mereka suka
memberi alasan, 1001 alasan yang mereka lakukan apabila mereka ditegur. Ayat yang ke-11 Allah Ta'ala sebut, wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mereka ego, takabur, sombong, tidak boleh menerima teguran. Yang kelima, mereka tidak merasa bersalah, tidak pernah merasa bersalah bila melakukan sesuatu, ya, kerana keegoan mereka. Juga mereka tidak mengetahui kejahilan yang ada pada diri mereka. Dan yang keenam, mereka bermuka dua, iaitu talam dua muka. Iaitu ayat yang ke-14 pada minggu lepas kita telah baca, iaitu ayat yang ke-14, ya. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka ni apabila berjumpa orang-orang beriman, mereka kata kami di kalangan kamu lah, kami beriman. Dan apabila mereka kembali kepada ketua-ketua mereka, iaitu orang Yahudi, pemuka-pemuka Quraisy, kafir Quraisy, mereka mengatakan, inna ma'akum, kami ni satu grup dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un, kami pergi kepada orang beriman tu hanya hendak mengolok-olok mereka sahaja. Jadi inilah sifat ke-6 sifat orang munafik. Dan Allah Ta'ala setiap kali mereka merancang dengan sifat-sifat yang mereka kemukakan itu, Allah Ta'ala memberi maklum balas terhadap sikap-sikap mereka. Kemudian ayat yang ke-14 ni juga Allah sebut, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membalas olok-olokan mereka itu dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka, terumbang-ambing dalam kesesatan mereka yang melampaui batas itu. Dan ini kita telah bahaskan bagaimana Allah SWT memberikan satu ujian berupa nikmat, yang mana kita telah bahaskan ujian berupa nikmat ini adalah istidraj, istidraj yang sangat-sangat menakutkan, yang kita tidak perasan, yang mana kita ingat itu adalah sebagai tanda redha Allah, tapi tidak pun. Boleh jadi Allah Ta'ala beri satu nikmat yang nampak baik di mata manusia, tetapi sebenarnya hakikatnya nikmat itu merupakan istidraj. Allah Ta'ala nak menjauhkan seseorang itu daripada rahmat Allah. Dan kita telah kongsikan ayat-ayat yang menyokong ayat-ayat yang disebutkan. Itu adalah bentuk tipu daya Allah Ta'ala terhadap orang-orang munafik. Sebab itu sebagai seorang mukmin, respon kita terhadap segala ujian ini, kita ucap juga syukur pada Allah Ta'ala, sabar dan syukur. Dapat nikmat, kita kata haza min fadli rabbi. Jangan kita sombong, jangan kita ego, jangan kita takabur. Seperti mana orang Yahudi, bila mereka diberikan kemuliaan, kelebihan, mereka kata kami ini diberi kemuliaan kerana bangsa kami ini sebenarnya memang mulia. Sedangkan Allah Ta'ala yang memuliakan mereka. Inni faddaltukum 'alal 'alamin. Kami yang muliakan, aku yang muliakan kamu daripada kaum-kaum yang lain. Dia mengatakan itu nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel, yang mana nikmat itu tidak pernah diberikan kepada kaum lain, walaupun kaum Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka ego dan sombong, mereka rasa mereka itu dapat nikmat kerana mereka itu bangsa pilihan Tuhan, dan mereka menyandarkan kemuliaan itu, kebaikan itu datang pada hasil titik peluang mereka sendiri. Mereka tidak menyandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini satu pengajaran tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Apa saja kebaikan, kemuliaan, kita kena sebut ini datang kepada Allah SWT. Haza min fadli rabbi, seperti mana yang diucapkan oleh Nabi Allah Sulaiman AS ketika mana
disebutkan tentang kekuasaan ni, mengatakan haza min fadli rabbi. Kalau orang Melayu kita ni suka menampal menggantung ayat ini di depan pintu rumahnya. Kalau perasan ni tuan-tuan, orang tu dahulu ataupun mungkin sekarang juga ada menampal khat. Sebab itu khat-khat ataupun frame-frame dalam rumah kita ni, bukan tujuan kita ni nak buat satu tangkal tuan-tuan, bukan azimat ke. Haram kita melakukan walaupun ayat Quran, azimat ataupun tangkal. Tujuan dia untuk menyedarkan kita tentang hakikat ayat yang Allah sebut itu, untuk mengingatkan kita, untuk kita tadabbur selalu. Bila kita masuk rumah, kita ada nikmat-nikmat banyak di dalam rumah, kebahagiaan apa dalam rumah, ingat bila pandang haza min fadli rabbi, inilah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepadaku, maka kita tidak akan alpa lah, kita tidak akan leka lah. So ayat-ayat tu bukannya nak halau jin syaitan. 3 kul kita sebut letak dalam rumah, tampal ayat kursi banyak macam mana pun, tapi kalau akidah kita tak betul, syaitan akan tembus juga. Jadi itu bukan ayat-ayat penangkal, kan? Mereka tak takut dengan gantung-gantung ayat gitu. Mereka akan takut apabila tuan rumahnya itu mengamalkan ayat itu, tadabbur ayat itu, ikhlas, dan sentiasa melazimi sunnah Rasulullah SAW. Barulah itu digeruni oleh para syaitan, jin. Jadi itulah kaedah kita nak berta'amul dengan ayat-ayat Al-Quran Karim. Jadi insyaAllah pada malam ini kita lanjutkan dari ayat yang ke-16, yang mana Allah Ta'ala menyifatkan kesimpulan daripada sifat-sifat mereka ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Maksudnya, mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Inilah kesimpulan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka ini. Sebenarnya mereka itu ada ghayah ataupun tujuan hidup mereka. Kita dah sebut sebelum ni, mereka, tujuan mereka masuk Islam ada kepentingan duniawi, bukan kepentingan akhirat. Tidak ada ikhlas pun dalam hati. So berpura-pura, mereka hendakkan balasan duniawi. Apa balasan duniawi yang mereka nak? Pengaruh, supaya mereka tidak dipulau. Sebenarnya orang Islam tidak mempunyai sifat pulau-memulau ni tuan-tuan. Tak ada. Kita tidak boleh memulau orang kafir walaupun dia tidak seakidah dengan kita. Kita disuruh untuk berakhlak mulia sesama Islam ataupun sesama bukan Islam, dan harta kekayaan dalam satu negara diagih sama rata. So orang bukan Islam pun mendapat habuannya. Tapi mereka menyangkakan bahawasanya bila mereka duduk dalam agama Islam, mereka menyangka mereka akan mendapat habuan yang lebih banyak lah, berupa harta-harta rampasan perang, dan mereka mendapat harta-harta pewarisan apabila berhubung keluarga dengan orang Islam. Ini disebut sababul irs, sebab-sebab sesuatu pusaka itu diharuskan. Antaranya sebab kekerabatan keluarga. So kalau dia berkahwin ataupun dia berkahwin lah, maksudnya bila seorang isteri itu kehilangan suaminya, maka dia boleh mewarisi harta pusaka. Maka inilah antara sebab orang munafik lah, kan? So dia ada harta pusaka, ada macam-macam harta rampasan perang dan macam-macam. Jadi mereka nakkan habuan dunia. Dan Allah Ta'ala sebut sini, ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi maksudnya apa? Kata Ibnu Ishaq,
Mengatakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, artinya mereka membeli kekufuran dengan menjual keimanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim. Yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian mereka menjadi kafir, maka hati mereka dikunci. Ya. Jadi mereka menjual, mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi perkataan membeli ni satu perkataan sinis, ya. Biasanya apabila kita membeli sesuatu, kita akan mengorbankan sesuatu. Maksudnya apa? Kalau kita nak beli rumah, kita perlu ada modal. So modal tu adalah hasil titik peluang kita. Kalau kita nak membeli sesuatu, kita perlu ada harta. Jadi mereka ni nak katakan nikmat depan mata tu, di sudut kebenaran tu ada depan mata, tapi mereka sanggup menjualnya, menjual benda yang berharga dan membeli benda yang hina, iaitu kesesatan. Kerana mereka ni hari-hari dapat jumpa Nabi SAW. Kita ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau dapat bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW, alangkah indahnya hidup ni. Kerana kita tak pernah jumpa baginda Nabi SAW. Kalau dapatlah sekali dalam hayat kita ni dapat berjumpa Nabi SAW, kalau tak nampak muka pun, nampak daripada belakang, ataupun nampak daripada sisi pun, kalau dapat tengok muka, alhamdulillah tuan-tuan, dapat bercakap Nabi SAW. Kalau tak dapat, apa ni, dapat bermimpi pun, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Ya, mungkin tuan-tuan ada pengalaman, ya, bermimpi dengan baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan ini adalah satu mimpi yang baik lah, mimpi baik yang Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kita, insya-Allah dapat bertemu juga dengan Nabi SAW di akhirat. Jadi satu benda yang menguntungkan, mereka mempunyai peluang itu. Hari mereka pergi ke Masjid Nabawi berjumpa dengan Nabi SAW, mereka dengar tazkirah Nabi SAW, mereka mendengar suasana para sahabat menangis bila Nabi SAW berikan tazkirah, dan mereka juga berpura-pura menangis, dan mereka mendapat peluang-peluang keemasan ni. Apa yang kita tak dapat peluang tu, kita zaman ni tak dapat peluang jumpa dengan Nabi, tapi orang-orang munafik ni dapat berjumpa peluang dengan Nabi SAW, berjumpa dengan Nabi SAW secara live. Tapi mereka tidak menghargai iman ini. Kerana bila mereka keluar daripada Masjid Nabawi, mereka mengatakan dengan sinis apa yang dikatakan oleh Muhammad. Kerana iman tidak masuk sedikit pun dalam hati mereka. Jadi Allah Ta'ala menggunakan istilah ulaika allazina ishtarau dhalalata bil huda. Mereka telah membeli kesesatan. So mereka sanggup mengeluarkan modal untuk membeli perkara yang hina, perkara yang najis, perkara yang rendah kedudukannya, iaitu kesesatan, dan mereka menjualnya petunjuk. Mereka menjual dengan petunjuk. So masa-masa yang mereka ada bersama Nabi SAW, mereka telah menjual masa-masa keemasan itu semata-mata nak dapatkan kesesatan. Itulah istilah yang Allah berikan. Mereka sanggup berkorban untuk mendapat perkara yang rendah kedudukannya. Ia juga sebenarnya satu tadabbur untuk kita, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk kita lihat balik masa-masa yang kita ada sekarang. Apakah kita ada meluangkan masa-masa kita untuk perkara-perkara untuk mendapatkan hidayah, ataupun kita sanggup bersusah payah untuk melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah menggunakan istilah ini. Mereka sanggup membeli kesesatan dan menjual petunjuk. Betapa hinanya kalam yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang munafik ini. Ya. So bersusah payah biarlah kepada perkara-perkara untuk mendapat hidayah.
Janganlah kita bersusah payah untuk melakukan perkara maksiat. Walaupun perkara maksiat tu kadang-kadang mudah untuk dilakukan, tapi ada kalanya dia memerlukan pengorbanan. Seperti seorang nak melakukan maksiat, memerlukan wasilah-wasilah yang mungkin dibayar dengan wang ringgit. So perkara-perkara ini dianggap sebagai membeli perkara-perkara yang boleh menyesatkan, membeli perkara-perkara yang boleh memudaratkan kita. Jadi kita dilarang untuk melakukan perkara-perkara demikian. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. So ini dalam konteks jual beli. Sepatutnya kita berniaga untuk mendapat keuntungan, dan mereka merasakan mereka telah beruntung, orang-orang munafik ni. Tapi Allah Ta'ala sebut fama dengan huruf nafi. Bila Allah Ta'ala menggunakan huruf ma nafi ni menunjukkan penafian keseluruhannya, tidak ada sedikit pun manfaat ataupun keuntungan yang mereka perolehi. Fama rabihat tijaratuhum, perniagaan mereka tidak langsung menguntungkan. Allah juga sebut dalam ayat-ayat yang lain tentang perniagaan, yang seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Saf, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendakkah aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan yang dapat membebaskan kamu daripada azab yang pedih. Jadi Allah Ta'ala nak berurus niaga dengan kita. Satu perniagaan yang Allah Ta'ala nak berurus niaga dengan kita. So kalau orang yang nak berniaga dengan kita, tuan-tuan, sekarang ni musim pandemik, sekarang ni musim betul banyak pendapatan masyarakat kita terjejas, so kalau ada orang yang tawar, kalau kita seorang penjual nasi lemak contohnya, hari-hari kita jual mungkin 100 bungkus nasi lemak habis, satu bungkus tu pun kira banyak dah tu. Tiba-tiba ada satu orang kata kepada kita, tuan, saya nak beli nasi lemak tuan hari-hari 200 bungkus sehari. Tentu kita rasa gembira. Tambah lagi dia janjikan setiap hari saya nak hantar dekat pejabat saya 200 bungkus sehari. So kita rasa, ya Allah, syukur sangat. Satu keuntungan yang nampak pastilah. Itu baru dalam konteks tu. Belum lagi dalam konteks yang lebih besar. Contohnya satu syarikat yang mempunyai 1000 orang pekerja, datang satu orang pengusaha syarikat tu makan nasi lemak di tempat kita contohnya. Dia makan sedap, kemudian dia berfikir untuk membekalkan kepada setiap pekerjanya yang berjumlah 1000 orang setiap hari makan nasi lemak. Dia kata dengan kita, tuan, saya nak tuan beri, bekalkan kepada pejabat saya, syarikat saya, satu hari 1000 bungkus nasi lemak. Oh, lagilah kita seronok. Kita pun duduk fikir macam mana nak tambah pekerja. Seronok kita kata boleh je. Walaupun kita rasa macam berat, kita kata boleh, sebab nampak keuntungan yang besar kat situ. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, tidak adalah keuntungan yang besar, lebih besar daripada apa yang di-offer, apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tawarkan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hendakkah aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan yang dapat membebaskan kamu daripada azab yang pedih. Memang kita tujuan kita nak nak masuk syurga dan bebas daripada azab neraka. Ya. Wa man zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dibebaskan daripada neraka kemudian dia masuk syurga, faqad faz, maka dia akan berjaya. Allah Ta'ala sebut,
tu'minuna billah, kamu beriman pada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah, kamu berjihad di jalan Allah dengan harta kamu. Wa anfusikum, dan nyawa kamu. Allah dahulukan harta daripada nyawa. Sebab Allah tahu penyakit manusia ni, kadang-kadang dia lebih sayangkan harta daripada nyawa. Sebab itu Allah dahulukan harta. Macam orang-orang munafik ni lah, kadang-kadang dia sayang harta dia lebih. Dia tak tahu nyawa dia nak sampai dekat, ajalnya nak dekat, tapi masih lagi fikir tentang harta. Jadi Allah Ta'ala umpan, bi amwalikum wa anfusikum, kamu mengorbankan, kamu berjuang di jalan Allah dengan harta kamu dan nyawa kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itulah lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. So inilah bentuk perniagaan yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita. Dan itu banyak dalil-dalil menyebutkan tentang pahala sedekah di jalan Allah. Itu bukan satu kerugian. Orang munafik dia rasa itu satu kerugian. Tentang baca surah Al-Munafiqun, mereka ni sangat kedekut tuan-tuan. Sebab itu pada ayat 10 ayat tentang apa tu, pahala sedekah disebut dalam surah Al-Munafiqun. Kalau munafik ni apa tu mati nanti saat sakaratul maut, dia akan kata, minta tangguh ajal kepada Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Kalaulah kau tangguhkan ajalku sebentar saja lagi, maka aku nak bersedekah. Maknanya dah saat sakarat barulah dia nak amal soleh. Dan amal soleh yang disebutkan yang pertama sekali, dia nak bersedekah. Sebab baru mereka menyedari bahawasanya pahala sedekah ataupun keuntungan apabila kita menginfakkan harta di jalan Allah, ia bukan satu kerugian sebenarnya. Ia adalah satu keuntungan. Hanya orang yang mempunyai iman, berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sampai kepada iman itu. Dia mempercayai ini dengan yakin. Ramai orang dengar fadilat sedekah, tapi berapa ramai yang dapat melakukannya setiap hari dalam kehidupan, setiap minggu dalam kehidupannya, setidaknya pada hari Jumaat. Kerana fadilat itu terlalu banyak. Tapi hanya orang yang beriman, yang sangat yakin apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, dia pasti tidak akan lepas daripada peluang ini. Jadi wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak akan beroleh petunjuk. Kita dah sebut tadi, Allah Ta'ala menggunakan huruf ma, maksudnya Allah langsung tak akan bagi petunjuk pada puak-puak ni. Kerana apa? Kita dah sebut tadi, summun bukumun umyun fahum la yarji'un. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, mereka itu, ketiga-tiga panca indera mereka itu, secara majazinya, mereka telah rosak. Hati mereka telah rosak, pendengaran mereka telah rosak, mata mereka telah buta, dan mulut mereka telah bisu daripada bercakap perkara-perkara yang benar. Sebab itu tidak ada satu ruang pun dalam panca indera mereka dapat hidayat. Tidak ada sikit pun peluang untuk dapat hidayat. Maka Allah Ta'ala sebut wa ma kanu muhtadin, mereka langsung takkan dapat berhidayat. Ini satu i'jaz dalam Al-Quran. Kalau kita tengok sejarah orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun memeluk Islam walaupun setelah baginda Nabi SAW wafat. Tak ada tuan-tuan dalam sejarah. Tapi kalau kita tengok orang kafir musyrikin Mekah, ada yang masuk Islam. Orang Yahudi, walaupun kita kata sejarah Yahudi ni, ada juga yang masuk Islam, kan? Apa tu, orang-orang Nasara ada juga yang masuk Islam. Tapi orang munafik, tidak ada satu orang pun di kalangan mereka yang memeluk Islam. Yang ini kita takuti tuan-tuan. Kalau kita ada penyakit-penyakit nifaq ini, hati akan menjadi qasih, iaitu keras. Bila keras, susah nak berubah, susah nak bertaubat. Sebab apa susah? Wa ma kanu muhtadin, Allah Ta'ala tak akan beri petunjuk dah. Ini yang kita bimbang-bimbangkan tuan-tuan.
Sebab itu hidayah ni sangat mahal, tuan-tuan. Dia dari perkataan muhtadi ni, pada perkataan huda, ya, hidayah, petunjuk. Dan petunjuk Allah, hidayah Allah ni sangat ajaib. Tak semesti satu orang itu berketurunan mulia, keturunan Nabi contohnya, keturunan para ulama contohnya. Tak semestinya confirm keturunannya semua yang selamat dapat hidayah. Tak semesti. Seperti mana kalau kita boleh rujuk dalam surah At-Tahrim, Allah Ta'ala sebut perihal tentang isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Juga keturunan Nabi Nuh dan Nabi Lut ada yang tidak memeluk Islam. Dia seorang Nabi, tuan-tuan. Nabi Nuh, Nabi Lut, seorang Nabi, seorang Rasul, yang soleh. Tetapi Allah Ta'ala tidak memberi hidayah kepada ahli keluarga mereka. Ini sangat menggurunkan kita. Allah Ta'ala berfirman, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah membuat perumpamaan pada dua orang yang kafir, iaitu isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Kedua-duanya berada di bawah pengawasan dua hamba kami yang soleh, itu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Lalu kedua-dua mereka telah mengkhianati suami mereka. Maka kedua suami mereka tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah, ya. Dan di akhirat kelak mereka akan diseru, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk. Sangat menggurunkan kita, tuan-tuan. Isteri Nabi, kan, isteri Rasul pun tidak selamat. Kita isteri siapa? Isteri ustaz, isteri apa, alim ulama mana pun, belum tentu kita selamat kalau kita tidak berusaha untuk mendapat petunjuk. Bahkan orang yang rapat hubungan dengan Nabi SAW sendiri, Abu Talib, yang membesarkan Nabi, menjaga Nabi SAW pun tidak dapat Nabi SAW tidak dapat memberikan hidayah kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, innaka lan tahdi liman ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang kamu sayang, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Kita dah bahas sebelum ni hidayatul bayan dan hidayatul irsyad. Orang boleh kata dengan kita, ni jalan ni betul, jalan ni salah, tapi apakah kita nak ikut? Itu bergantung berkaitan dengan hidayatul irsyad. Allah yang memberi petunjuk. Sebab itu dalam solat kita ada doa ni penting. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukan maksudnya sebelum ni jalan kita bengkok, tapi kita sebenarnya ada kefahaman tersirat dalam ayat tu. Ya Allah, terus menerus kau bimbing aku jalan yang lurus ini, ya Allah, jalan yang lurus, jalan para rasul, jalan para orang soleh. Kita minta Allah Ta'ala jaga iman kita supaya tidak berbolak balik. Kerana kita teringat ayat ni lah, ada orang yang hubungannya sangat rapat dengan para Nabi tapi tetap tak selamat. Ya kan, ya tuan-tuan, orang yang duduk dengan seorang yang dekat dengan Allah tetap juga tak selamat, ya. Wahyu Allah turun di atas bumbung rumah dia, tapi tak selamat dia. Dan Allah Ta'ala sambung dalam surah Tahrim ni, ayat yang ke 11. Allah Ta'ala sebut, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indak
Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan Allah membuat perumpamaan orang-orang yang beriman seperti isteri Fir'aun ketika mana ia berkata, ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ya, Fir'aun ni dengan segala kerajaannya diliputi dengan aura kekufuran, dengan pembesar-pembesarnya sekali, semuanya kufur. Tapi bagaimana perancangan Allah? Allah Ta'ala nak memilih satu orang yang mendapat hidayah di celah-celah istananya, dan orang yang dapat hidayah itu adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan Fir'aun. Ya? Walaupun Fir'aun dia bermimpi, dia kata dia tanya orang tukang ramal mimpi dia, dia bermimpi ada satu orang budak lelaki yang mengancam kerajaan dia, dan dia pun memberi arahan kepada semua tentera-tenteranya untuk membunuh setiap orang lelaki yang dilahirkan di kalangan Bani Israel, untuk menyekat orang yang boleh mengancam kerajaan ini. Allah dengan perancangan dia telah memberi hidayah kepada orang yang paling dia sayang, iaitu isterinya sendiri. Tapi awak tengok ayat ni Allah Ta'ala sebut Asyah, isteri Fir'aun ni berusaha sentiasa berdoa, ya Allah, tempatkanlah aku satu rumah di syurga nanti, jadikanlah aku orang soleh, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Maksudnya orang yang dapat hidayah ni, dia betul-betul kena feeling, kena berusaha, kena doa, barulah Allah Ta'ala akan curahkan hidayah kepadanya. Dan jangan risau lagi apabila satu orang berdoa pada Allah, walaupun di sekelilingnya orang-orang yang zalim, Allah boleh selamatkan seseorang itu. Allah Ta'ala mahu melihat keyakinan kita. Biasanya keyakinan ni kadang-kadang kita tengok faktor persekitaran kita, tapi kita lihat bagaimana Asyah, isteri Fir'aun ini begitu yakin dengan Allah SWT, sehingga Allah Ta'ala mencampakkan hidayah padanya. Jadi bila kita solat, tuan-tuan, kita sebut ihdinas siratal mustaqim, baru kita tahu betapa mahalnya hidayah ini. Dia hanya diberikan kepada orang yang memintanya, orang yang menadah hidayahnya, orang yang feeling betul-betul. Baru kita sedar bila kita baca, ya Allah, ada orang yang dekat dengan Rasulmu tapi tak dapat hidayah. Aku ni siapa, wahai Allah? Aku ni siapa, ya Allah? Bukan orang yang dekat denganmu, dan bukan juga keturunan orang yang dekat denganmu. Maka kau berikanlah aku hidayah. Jadi bila kita tengok begitu, kita akan rasa takut. Tapi bila kita dengar kisah bagaimana Asyah, isteri Fir'aun, mendapat hidayah, ia merupakan harapan bagi kita. Ini di mana-mana saja, walaupun kita dikelilingi oleh orang-orang yang zalim, orang yang kufur, boleh jadi Allah Ta'ala beri hidayah pada kita kalau kita sungguh-sungguh memintanya. Jadi Allah nak kita berusaha untuk memohon hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita jadi macam orang-orang munafik yang sanggup menjual hidayah dan membeli kesesatan, walaupun sanggup membayarnya dengan harga yang mahal. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah saya ingat insya-Allah kita akan berhenti sampai sini saja, sebab selepas ini kita akan masuk pada ayat yang ke-17, 18 dan 19. Allah Ta'ala sebut tentang perumpamaan. Ini untuk mendekatkan kefahaman, sebab Allah Ta'ala dia memperbagaikan bahasanya supaya kita faham macam mana kita belajar. Kalau tak ada contoh satu teori, kalau tak ada contoh, kita susah nak faham macam mana sesuatu teori itu dapat dipahami. Perlu diberikan contoh.
Jadi Allah Ta'ala telah terang sifat-sifat orang munafik ini. Mungkin kita ada rasa sama-sama lagi, lalu Allah Ta'ala memberikan satu perumpamaan-perumpamaan yang boleh mendekatkan kefahaman kita tentang sifat-sifat orang munafik, supaya kita benar-benar menyedari tentang bahaya ataupun virus nifak ini, supaya kita tidak terjebak ke dalamnya. Kerana mempelajari sifat yang buruk itu penting untuk kita hindari. Satu ilmu itu asalnya mulia, tak kiralah ilmu kebaikan ataupun ilmu keburukan. Kalau kita tahu sesuatu itu dia buruk dan buruk di sisi Allah dan Rasul, walaupun dia sangat baik di sisi manusia, kita kena menjauhinya. Kalau kita tahu sesuatu itu buruk di mata manusia ataupun di mata nafsu, tetapi kita tahu ia baik di sisi Allah dan Rasul, maka hendaklah kita melakukannya. Itu yang kita sebut dalam doa yang Nabi ajar, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang betul itu betul, betul-betul. Kan? Kita tengok yang betul tu kadang-kadang rupanya salah. Kan? Banyak masalah bagi manusia ni nampak baik, tapi sebenarnya salah di sisi Allah. Seperti mana? Contohnya riba, memakan riba contohnya. Nampak baik, manusia nampak ini satu manfaat, bagus ni, tapi di sisi Allah haram. Bahkan disebut dalam Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan riba umpama memerangi Allah dan Rasulnya. Sehingga para ahli mufassirin mengatakan tidak ada dosa yang paling besar sehingga Allah Ta'ala sebut orang yang mengamalkannya memerangi Allah dan Rasul, melainkan dosa riba. Nampak macam satu maslahah, satu kebaikan pada manusia, manfaat bagi manusia, tapi ia tidak disukai Allah. Maka kita jangan sombong, jangan takabur. Kita kena tengok apa yang kita suka ni, ia merupakan Allah suka ataupun Allah tak suka. Kalau kita suka satu tu, Allah tak suka, Rasul tak suka, maka kita kena juhud, korbankan untuk tinggalkan. Walaupun secara bahasa Ansur, maka tinggalkan. Mengumpat contohnya, bercakap hal orang lain, seronok tuan-tuan. Tapi kalau orang cerita pasal hal kita, tak seronok lah. Tapi cerita hal orang lain, rasa seronok. Tapi bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sebagaimana memakan daging saudara sendiri, satu benda yang menjijikkan, untuk kita rasa dalam diri kita ni satu benda yang jijik, kan? Lauk malam semalam pun kita tak nak makan ni, apatah lagi makan daging manusia, saudara kita pula tu, kita tak mau makan lah. Allah gambarkan supaya kita menguasai perasaan-perasaan kita, supaya kita menjauhinya. Jadi penting tuan-tuan untuk kita lihat segala amalan-amalan kita, lihatlah bagaimana acuan Al-Quran dan Sunnah menimbang terhadap segala amalan-amalan kita. Sentiasa bermuhasabah. Bila nak tidur muhasabah balik, apa yang aku lakukan hari ni, daripada pagi sampai ke malam. Jangan kita tengok kebaikan kita saja, tengok pada keburukan-keburukan kita, dan istighfarlah banyak-banyak. Sebab itu Nabi SAW sebelum tidur, Nabi SAW akan membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni banyak ceritakan tentang kematian, hari kiamat. Sebab itu adalah motivasi Nabi SAW. Kalau nak tidur, belum tentu aku akan hidup esok hari. Kita hari ni kalau nak tidur, kita fikir bagaimana tidur awal, esok nak meeting, esok anak-anak nak PDPR, kita masih lagi berfikir esok kita akan hidup. Dan kita tidak tadabbur surah Al-Mulk. Nabi baca surah Al-Mulk, motivasi Nabi adalah kematian. Kalau aku mati, inilah akhir amalan aku, maka perbaikkan amalan. Sebelum nak tidur tu buat baik sungguh-sungguh. Kalau boleh nak sedekah sebelum tidur, sedekah lah. Seperti mana sedekah-sedekah di masjid tuan-tuan ni. Masjid-masjid ni semua bukan saja poket-poket masyarakat je yang kering. Poket-poket tabung-tabung masjid pun kering juga. Orang-orang solat di masjid, solat jemaah pun, solat Jumaat pun dilihatkan, maka pendapatan masjid pun untuk menjalankan program-program perkhidmatan masjid pun berkurang. Jadi inilah peluang-peluang untuk kita sedekah, kan?
sedekah, kerana sedekah itu tidak akan mengecewakan kita. Lebih-lebih lagi saat kita sakarat, saat kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta benda dan anak pinak. Kerana manfaat harta ni di dunia. Dekat akhirat nanti, mana ada duit kita banyak macam mana pun tak boleh beli pun. Tak boleh beli. Kalau seorang yang kafir itu dicampakkan di dalam neraka, dia tak boleh menebus walaupun segunung emas disebut dalam Quran untuk dia mendapatkan sebuah rumah di syurga. Tak dapat tuan-tuan. Harta Allah tak pandang. Allah tak pandang langsung harta kita, bahkan dia yang memberi. Melainkan seorang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang salim, sejahtera, bersih. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu baik, Allah itu cantik, dia takkan terima melainkan amalan yang sampai pada dia cantik. Dia tak tengok harta benda kita, tak tengok paras rupa kita macam mana pun. Dia nak tengok hati yang bersih, hati yang beriman, hati yang soleh, daripada sebarang perkara-perkara yang menjadikan Allah Ta'ala murka. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan menceritakan tentang al-amsal fil Quran, perumpamaan dalam Quran seperti mana dia rakamkan dalam ayat 17, 18 dan 19. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mendekatkan kita dengan Al-Quran dan lebih memahamkan kita dengan Al-Quran, dan kita dapat dengan hikmah kita berkurung di rumah ni dapat meningkatkan kefahaman kita dengan Al-Quran, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.